Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video ini kita akan masuk topik 1.0 iaitu pengkomputeran, tapi cikgu hanya akan fokus untuk yang topik 1.1 komputer dan impak. Okey, ada beberapa objektif yang perlu kamu capai untuk topik komputer dan impak dari subtopik 1.1.1 hingga 1.1.7. Antaranya menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran, mengenal pasti aktiviti tidak beretika dalam pengkomputeran, menjelaskan keperluan keselamatan data dan langkah keselamatan, melaksanakan penyulitan dan sulit data menggunakan scissor cipher, membincangkan implikasi sosial berkaitan penggodaman dan kesan cetak kelompok perisian, mengkaji undang-undang cyber dan kejayaan masa depan. Okey, kita terus pada topik 1.1.1, mengesan kesan inovasi dalam pengkomputeran. Okey, kesan inovasi terdiri daripada dua ya. Yang pertama kesan positif dan yang kedua kesan negatif. Kesan positif kalau kita tengok sini banyaklah. Antaranya inovasi atau pembaharuan dalam teknologi rangkaian, inovasi dalam teknologi storan, inovasi dalam sistem pengoperasian dan perkembangan sistem dalam talian. Okey, seiring dengan kesan positif ini kita tahu pembaharuan atau perkembangan ini sebenarnya mengundang kepada jenayah cyber. Inilah kesan negatif yang perlu dibincangkan atau perlu kamu faham dalam topik inilah. Kita lihat kesan positifnya lah. Dalam inovasi teknologi rangkaian, salah satu kesannya terciptanya internet. Okey, internet ini memudahkan kita untuk berhubung dan melaksanakan tugasan secara dalam talian tanpa batasan dan tidak mengira masa, tempat. Okey, kita boleh mengakses kemudahan-kemudahan yang ada. Inovasi dalam teknologi storan, jenis dan bentuk storan yang lebih baik seperti wujudnya storan awan. Storan awan contoh di sini Google Drive, OneDrive. Ada beberapa lagi lah. Biasanya storan awan ni kemudahan yang disediakan oleh syarikat-syarikat yang gergasi seperti Google, Microsoft dan sebagainya. Okay. Inovasi dalam sistem pengoperasian, tercipta sistem pengoperasian rangkaian satu dan terciptanya juga sistem pengoperasian untuk peranti mudah alih. Sistem pengoperasian untuk peranti mudah alih contohnya lah iOS untuk yang pengguna menggunakan telefon iPhone, Android. Ini antara contoh sistem pengoperasian untuk peranti mudah alih. Dan ada banyak lagi lah, bergantung pada jenis telefon itu sendiri dan syarikat yang mengeluarkannya lah. Dan akhir sekali kesan inovasi menggalakkan perkembangan sistem dalam talian. Wujudnya pelbagai sistem atas talian seperti e-perbankan, maksudnya elektronik, maksudnya perbankan secara elektronik atau secara dalam talian. E-dagang, perdagangan secara dalam talian atau perdagangan elektronik, contohnya Lazada, Shopee dan sebagainya. Sistem hiburan elektronik, e-pembelajaran, e-kerajaan. E-kerajaan sini maksudnya sistem-sistem kerajaan yang boleh kita akses secara dalam talian. Dan kita lihat jaringan komunikasi tanpa sepadan. Ini kita dapat realisasikan dengan perkembangan sistem dalam talian yang pelbagai. Baik, kesan negatif pula merujuk pada jenayah cyber lah. Jenayah cyber itu maksud dia penyalahgunaan teknologi pengkomputeran dan internet bagi melaksanakan aktiviti jenayah, iaitu merosakkan, mencuri atau mengubah data dalam sistem komputer bagi tujuan tertentu. Jenayah cyber ini ada dua jenis. Jenayah cyber terhadap pengguna persendirian kita
dan institusi. Contohnya organisasi, agensi, badan tertentu. Dan yang kedua, jenayah cyber terhadap keselamatan negara. Okey, untuk pengguna persendirian dan institusi ini, contoh jenayah cyber antaranya penipuan, pembulian cyber, penipuan email, kecurian maklumat atau phishing, perjudian atas talian, imej penderaan kanak-kanak, pornografi, skim cepat kaya, menyalin perisian secara tidak sah, pengubah suaian atau merosakkan program dan data komputer, capaian yang tidak dibenarkan, malware atau penyebaran virus dan DDoS, laman web palsu dan penggolaman. Contoh jenayah cyber yang melibatkan keselamatan negara seperti serangan pengganas cyber terhadap infrastruktur kritikal negara seperti sistem kerajaan, sistem kawalan trafik udara, sistem pencana elektrik, infrastruktur rangkaian telekomunikasi, kawalan industri dan aktivisme, perbuatan-perbuatan penggodaman lah maksud dia. Okey, kita masuk subtopik yang seterusnya iaitu kita mengenal pasti atau mengkategorikan apa aktiviti yang tidak beretika dalam pengkomputeran. Etika maksudnya standard panduan, standard panduan bagi mengawal perlakuan pengguna komputer supaya lebih bermoral. Yang tidak beretika tidak semestinya dia melakukan jenayah, tapi banyak jenayah cyber yang dilakukan disebabkan aktiviti itu tidak beretika. Ada aktiviti tidak beretika yang boleh sabit kepada kesalahan jenayah cyber. Contoh-contoh etika yang pertama di sini, dilarang menggunakan komputer dengan niat untuk membahayakan orang lain. Ini contoh panduan lah atau etika. Yang tidak beretikanya mencipta virus, menyebarkan virus, merosak atau memanipulasikan data atau fail pengguna lain. Ini boleh sabit kepada jenayah. Bila dilakukan akan sabit kepada jenayah. Kalau dia baru cipta virus mungkin belum lagi. Menyebarkan virus dan tujuannya untuk merosak, memanipulasi data atau fail pengguna lain, ini boleh sabit kepada jenayah cyber. Etika yang seterusnya contohlah dilarang mengganggu urusan privasi atau tugasan komputer orang lain, tidak beretika yang bertentangan, mengganggu hak urusan peribadi orang lain, memuat turun perisian tidak sah ke dalam komputer orang lain sehingga mengganggu fungsi komputer. Ini antara senarai-senarai etika dan yang tidak beretika. Cikgu harap kamu boleh buat pembacaan dengan lebih mendalam dan kalau ada perkara yang mungkin kamu muskil di sini, cikgu sudah beritahu tadi, perbuatan tidak beretika boleh membawa kepada jenayah. Contoh yang macam ini cikgu highlight lagi ini. Dilarang menggunakan komputer untuk mencuri. Kalau dia menggunakan komputer orang lain tidak beretika dan mencuri data peribadi bagi tujuan mendapatkan sumber kewangan, ini boleh sabit kepada jenayah cyber. Yang di bawah ni, etika disaran menggunakan komputer dengan menunjukkan pertimbangan dan menghormati pengguna lain. Seorang yang tidak beretika tidak melayani orang lain dengan hormat, ini belum sabit jenayah. Menceroboh ruang peribadi orang lain, menggunakan bahasa kesat, membuat kenyataan palsu, ini boleh sabit pada jenayah cyber. Itu penyebaran fitnah, atau berita palsu. Tidak berbudi bahasa, tidak menghormati masa dan sumber orang lain, tidak bertimbang rasa dengan pengguna baharu. Kita pergi ke subtopik seterusnya, iaitu menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan. Baik, isu keselamatan data dalam rangkaian ini perlu diberi perhatian kerana kelemahan ini memudahkan penjenayah cyber untuk membuat pintasan atau menceroboh terhadap menceroboh dalam rangkaian komputer dan mencuri maklumat peribadi yang berharga. Oleh kerana itu, ada beberapa langkah keselamatan yang biasanya digunakan pakai pada masa ini
dan ada beberapa ciri lain sebenarnya ya. Tapi untuk silabus kamu memadai, kamu tahu 3 inilah. Yang pertama, penyulitan email. Yang kedua, 2 pengesahan atau double verification. Yang ketiga, ketelaluan. Menetapkan ketelaluan. Ini ciri keselamatan yang biasanya digunakan oleh banyak sistem atau aplikasi. Okay? Penyulitan email digunakan apabila kita menghantar email. 2 pengesahan digunakan apabila kita mengakses sistem yang penting atau privasi kepada kita. Dan ketelaluan ini langkah basis yang asas. Okay? Bila kita masuk ke dalam satu sistem atau kita ada kita mahu melindungi maklumat, sesuatu bahan atau peranti kita, contohnya lah, langkah yang paling asas ialah kita tetapkan ketelaluan. Okey. Baik, penyulitan email ini merujuk pada proses menyulitkan maklumat yang akan dihantar melalui email. Ni biasanya melibatkan maklumat yang sensitif atau peribadi. Okay, contoh algoritma yang ada penyulitan email: Save Gmail, Rmail, Info Encrypt, Hashmail dan sebagainya. Konsepnya begini. Okay, Alice ini sender lah, penghantar lah. Mau hantar email kepada Bob. Bob ini receiver. Yang penerima lah, penghantar dan penerima. Alice mau hantar email kepada Bob, dan isi kandungan email ni sebenarnya sudah disulitkan atau menggunakan langkah keselamatan penyulitan email supaya pengguna yang menerima ini dapat membaca email tersebut tanpa dipintas oleh orang ketiga. Orang ketiga yang ini nih ya. Sini nih. Okey. Orang ketiga tidak akan mudah membaca maklumat email yang dihantar oleh Alice kepada Bob. Okey. Dan sebenarnya situasi ini disulitkan ataupun dilindungi dengan algoritma seperti Save Gmail, Rmail dan contoh-contoh yang di atas ni lah, bergantung pada kamu punya email provider itu. Kalau kamu guna Gmail, dia punya langkah keselamatan Save Gmail. Okay. Jadi kalau kita tengok sini, ini adalah langkah yang banyak digunakan oleh syarikat-syarikat ataupun penyedia perkhidmatan penghantaran email ini untuk melindungi email pengguna daripada dibaca ataupun dipintas oleh pihak ketiga. Okay. 2 pengesahan atau double verification ini juga merupakan lapisan keselamatan yang semakin diguna pakai sekarang ni lah. Okay, 2 pengesahan merupakan lapisan pengesahan tambahan yang perlu ditentukan oleh pengguna apabila ingin memasuki akaun atau mengakses data dalam talian. Dia ada 2 kali verification. Okay. Dengan adanya 2 lapisan tersebut, langkah pengesahan untuk mengakses data menjadi lebih sukar. Okay, semakin banyak lapisan keselamatan atau semakin banyak lapisan pengesahan, semakin sukar data untuk diceroboh. Okay, biasanya kalau kita masuk satu sistem atau akaun, minta masukkan nama pengguna dan ketelaluan. Ini yang pertama. Okay. Dan sekarang bila kita syarikat ataupun sistem itu menggunakan 2 pengesahan, biasanya dia akan minta kita satu lagi ciri keselamatan lain, sama ada nombor kunci ke, gambar ke. Ini ciri yang kedua. Barulah akses kepada akaun kita akan diberikan. Okay. Biasanya bank-bank menggunakan 2 pengesahan inilah. Okay. Satu ketelaluan, yang kedua ciri lain, nombor kunci keselamatan yang lain.
Nombor maksudnya bukan nombor saja, boleh jadi nomor ini, nomor kunci ini mungkin grafik ataupun aksara atau memang nomor lah. Ataupun mungkin juga ciri pengenalan identiti biometrik, contoh cap jari, iris mata dan sebagainya lah. Yang terakhir kata laluan lah. Ini langkah keselamatan yang terakhir, yaitu penetapan kata laluan. Kata laluan merupakan lapisan pengesahan keselamatan yang utama, untuk memasuki akaun pengguna. Inilah biasanya yang kita akan tetapkan dahulu. Dan situasi sama saja. Kalau kita ada phone, kalau kita mau jaga keselamatan phone kita, tetapkan dulu kata laluan. Sama juga macam sistem dalam talian. Memudahkan penceroboh memasuki akaun pengguna jika hanya satu lapisan keselamatan sahaja. Jadi pengguna sebenarnya masih terdedah dengan pencerobohan penggunaan jika hanya menggunakan satu sahaja lapisan keselamatan, contoh kata laluan. Jadi itulah banyak sistem sekarang ni meminta kita memilih kata laluan yang lebih kuat lah, ataupun yang lebih sukar untuk diteka. Contohnya, elakkan pembinaan kata laluan berdasarkan nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir atau sebarang data yang berkaitan dengan maklumat peribadi pengguna. Yang lebih baik kita galakkan, atau sistem galakkan kata laluan yang dibina daripada gabungan huruf, simbol dan nombor, iaitu antara 8 hingga 12 aksara. Jadi kebarangkalian gabungan aksara ini akan menyukarkan pengguna untuk meneka. Inilah kekuatan password atau kata laluan. Ini kalau Rohit Kumar saja, dia punya keselamatan ataupun dia punya kekuatan kata laluan itu 10% saja. Kalau Rohit 123 15%. Rohit 123 kan tengok, kalau kita tengok ada aksara di sini, simbol dan nombor serta huruf 20%. Bila kita kembangkan lagi kata laluan, lebih sukar, ada gabungan huruf, nombor, simbol, aksara antara 8 hingga 12. Akhirnya kata laluan kamu itu sebenarnya lebih kukuh, tidak mudah diteka. Jadi akhirnya kalaupun kita sistem itu hanya menggunakan satu saja lapisan keselamatan, kita punya keselamatan data itu masih boleh dijaga lah, disebabkan penggunaan kata laluan yang kukuh.